Assalamualaikum, masa dah 9.05. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, masa dah jam 9.05, saya janji kita akan mula sejam 9.05. Masih ada lagi peserta yang belum tiba lagi, sepatutnya kita ada 15 peserta, tapi tidak mengapa. Apa kata kita mulakan sahaja dan kemudiannya kita akan sambut mereka yang tiba kemudian, ya. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh ya. Okey, bagus. Boleh. Ya, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Okey. Saya begitu teruja sekali bertemu dengan anda semua di permulaan sesi 2 hari kita, tajuknya kemahiran berkomunikasi yang berkesan, dan saya harap anda turut rasa teruja untuk bertemu dengan saya. Benar atau tidak? Betul. 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 Okey, bagus. Okey, beginilah tuan-tuan dan puan ya. Okey, kita nak mula ni, kita nak ambil gambar dulu. Jadi minta tuan-tuan dan puan semua on camera dulu, kita nak bergambar sebelum kita comot, sebelum kena kuah kari dan sebagainya kan. Okey, kita nak bergambar dulu. Bagus, Cik Izzat ada, Cik Saifuddin ada, Fahrus Syakirin ada, Fahrus Syakirin ya. Cik Naufal, Cik Rusdi, Puan Zuraini, Puan Katika. Minta on camera, kita nak ambil gambar ni. Gambar permulaan kursus. Nanti ujung kursus kita ambil gambar lagi. Okey, Assalamualaikum Puan Katika. Rasa Puan Katika ni saya pernah jumpa ni. Salam. Ya, Encik Naufal on camera, Encik Naufal, Encik Rusdi on camera. Assalamualaikum, Puan Zuraini pun dah ada dah. Okey. Encik Rusdi? Sekejap tak biasa dengan Zoom lagi ni. Oh, tak biasa dengan Zoom lagi. Okey, tak apa. Okey, Encik Naufal Hakim. Encik Naufal Hakim pula bagaimana? Kejap. Okey, boleh. Boleh sikat rambut dulu. Encik Fahrus Syakirin ni macam kat Genting Highland dalam kabus. Kenapa tu? Itu skrin kotor tu. Bukan skrin kotor. Lubang kamera tu berminyak. Cuba lap sikit. Okey. Encik Naufal. Cik Rusdi masih belum kelihatan apa-apa. Tu kamera off tu. On camera. Okey, bagus Cik Rusdi. Encik Naufal? Cik Rusdi masih lagi tak nampak tu. Oh, sekejap So, saya Okay. dah on off ni tapi dia tak appear lah gambar dia. Tak appear gambar dia. Okey, tak apa. Okey, tak boleh, mungkin ada masalah teknikal mungkin. Nampak tak saya tak on kamera? Nampak saya tak? Tak nampak juga. Cik Naufal pun tak nampak juga. Okey. Boleh Cik Naufal? Saya tengok macam mana nak settle sekejap Ataupun saya keluar dulu sekejap nanti saya masuk balik je. Keluar dan masuk balik, betul. Cik Rusdi pun boleh keluar dan masuk balik. Sekejap, saya keluar masuk balik lah sebab tak nampak ni. Okey, jangan on pada PC ataupun pada laptop, on pada Zoom. On Zoom betul? Yang pada Zoom ya. Jangan on kamera tu pada laptop. Dia setting pada setting Zoom, bukan setting laptop. Encik Saifuddin di pejabat ke pakai mask ni? Side office. Ada kat saya office Okey. Side office mana tu?
Dekat Putrajaya tuan. Putrajaya. Immigration? JPN? Betul. Ya, immigration. Immigration. Okey, Encik Rusdi. Masih tak nampak lagi. Okey, Encik Naufal. Ada sekali tu saya tolong peserta yang tak boleh on kamera. Rupanya bukannya masalah setting. Rupanya dia dah tapekan lubang kamera tu. Kan? Dia dah tape lubang kamera kau. Bukalah tape tu kan. Nampak tak? Tak nampak lagi, tak nampak. Tak nampak lagi. Alamak jap Ni kadang macam troubleshooting. Orang apa tu bagi laporan ATM rosak. Rupanya bukannya apa. Cleaner tu dah gunakan soket untuk vacuum cleaner tu tak pasang balik. Kan? Power supply sebenarnya. Soket tak pasang, bukan je ATM rosak. Ya. Okey, Cik Rofat boleh? Ada tak? Dah saya tengah cari setting. Saya tengok saya dah keluar masuk baju sama juga tak dapat. Okey, tak apalah. Tak apa macam mana. Jadi Okey. tengok. Boleh tak apa. Okey, jadi siapa yang seorang lagi? Puan Zuraini. Kita nak ambil gambar ni. Okey, kita nak ambil gambar. Jadi sebelum comot-comot, sebelum baju renyuk-renyuk, sebelum awning kita renyuk-renyuk dan sebagainya, kita ambil gambar. 1, 2, 3. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya seperti saya katakan tadi, saya amat teruja sekali untuk memulakan kursus ini dan saya harap anda turut rasa teruja. Maka apabila saya membilang 1, 2, 3 untuk menzahirkan keterujaan anda, apabila saya bilang 1, 2, 3, saya minta kita semua serentak, sama-sama kita menjerit. Yeay! Banyak 6 harakat, boleh tak? Dekat office Boleh? ni kena perlahan sikit. Perlahan sedikit. Bosan lah. Set office mana tu? Amat membosankan. Tak boleh bising. Okey, maksudnya. 1, 2, 3. Yeay. Ketika ni macam takut-takut pula. Takut kejutkan suami ke? Takut kejutkan anak ke? Okey, sekali lagi lah. Dia buat ketika. Tak jerit pun. Okey, sekali lagi ya. Tadi dah jerit lah. Itu jerit ke? 1, 2, 3. Yeay. Okey, bagus. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Inilah cara je kita nak menaikkan semangat kita di permulaan kursus kita. Kalau kita tidak menaikkan semangat kita di permulaan kursus kita, maka dikuatiri nanti sepanjang kursus ini akan rasa bosan aja ya. Dan saya tidak mahu mengendalikan satu kursus yang membosankan anda. Kerana jika anda bosan, maka anda akan tidak beri tumpuan. Jika anda tidak memberi tumpuan, maka sia-sia sahaja Hi-Tech telah membayar upah saya mengajar. Kerana anda tidak memberi tumpuan dan tidak mendengar dan tidak memahami dan tidak dapat menggunakan apa yang akan saya kongsikan bersama dengan anda selama 2 hari ini. Jadi, marilah kita jangan saling bosan membosankan ya. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memulakan sesi ini dengan cara berkongsi skrin. Saya nak kongsi skrin dulu ya. Ni nampak ni skrin kita lah ni. Okey, skrin pertama kita ya, saya ingin mengalu-ngalukan anda semua para peserta yang dirahmati Allah ya, daripada Hi-Tech Padu Berhad. Anda adalah Wira dan juga Sri Kandi Hi-Tech Padu Berhad. Saya wajar memanggil anda sebagai Wira dan Sri Kandi Hi-Tech Padu Berhad kerana andalah nadi yang menggerakkan jentera Hi-Tech Padu Berhad. Tanpa anda tidak bergeraklah Hi-Tech Padu. Tanpa anda maka tiadalah orang yang akan melayan pelanggan-pelanggan dan juga end user kita. Tanpa anda maka pergerakan Hi-Tech Padu
akan menjadi hambar, kaku dan langsung berhenti. Ya, anda adalah orang-orang yang penting dalam high-tech padu. Percaya ke tak saya kata ni? Ya. Percayalah. Percayalah. Contohnya Encik Syarifuddin. Kalau katakan Syarifuddin tak pergi ke pejabat, mesti ramai orang mencari. Betul tak, Din? Oh, Din. Tu orang cari dia dah. Dia dah busy, dah mula busy dah kan? Kan? Macam Puan Zuraini, kalau tak datang pejabat, ramai tak orang mencari. Ramai lah orang mencari kan. Orang akan telefon, manalah fail ini, manalah fail itu, manalah cari maklumat ini dan maklumat itu dan sebagainya. Kan? Orang akan mencari, orang akan kejar kita. Walaupun kita cuti, walaupun kita sakit, walaupun kita ke mana pun orang akan mengejar kita. Itu tandanya kita ni penting. Tetapi, katakan kalau CEO kita tak datang pejabat, ramai orang cari tak? Cari nak sign. Tak ramai orang cari. Sebab tu cuti CEO lagi banyak daripada cuti Puan Zuraini. Betul tak? Kan? Sebab tu cuti CEO dengan CEO lagi banyak daripada cuti Encik Naufal dan Encik Rusdi. Adik. Sebab mereka tu sebenarnya kurang penting. Yang lagi penting kita ni yang berhadapan dengan pelanggan, yang berhadapan dengan end user, kita ni sebenarnya yang penting. Ya. Mereka mungkin lapisan belakang. Oleh kerana itu, saya sebut sekali lagi, nadi yang menggerakkan jentera high-tech padu Berhad, maka wajarlah kita memanggil anda semua sebagai Wira dan juga Sri Kandi. You are all superheroes. Jadi janganlah anda berandaian bahawa jawatan anda kerdil. Janganlah anda berandaian bahawa kerja anda tak penting. Jawatan anda bukan kerdil, kerja anda bukannya tak penting. Okey? Jadi oleh kerana itu anda perlulah berbangga dengan kerja anda dan juga your contribution to high-tech padu Berhad. Kita perlu berbangga. Jadi bila kita berbangga dengan kerja kita, barulah kita akan melakukan kerja-kerja kita dengan lebih kesungguhan. Ya, dan juga dengan lebih kecemerlangan. Sebab kita bangga dengan kerja kita. Kalau kita tak bangga, itu kita buat acuh tak acuh. Tak kisah je, lantaklah, tak pedulilah. Asalkan buat je, asalkan pergi kerja je. Jangan asalkan pergi kerja je. Kita pergi kerja, kita buat sesuatu. Okey? Dan juga janganlah asalkan hadir kursus saja. Saya tahulah KPI. Tapi janganlah asalkan hadir kursus sahaja. Maka kita hadir kursus, sungguh-sungguh kita nak belajar satu yang boleh membantu kita, memajukan diri kita dan juga membantu projek kita untuk disempurnakan dan juga membantu organisasi kita mencapai matlamat mereka. Okey? Itu sebenarnya tugasan kita dan itulah cara kita bekerja. Baik, kursus ini dibawa kepada anda oleh pembekal latihan AAA Training. AAA Training adalah syarikat pembekal latihan yang berdaftar dengan HRDF dan juga e-perolehan. Ya. Dan inilah sedikit latar belakang diri saya, penceramah anda selama 2 hari ini. Maka jika anda baca, saya mempunyai ijazah tertinggi Master in Economics daripada University of Malaya. Saya juga pernah berkhidmat di pelbagai organisasi seperti di Shell Malaysia Trading. Saya mula bekerja di sana sebagai pegawai pemasaran. Saya memasarkan minyak pelincir dan juga bahan api ke industri. Bukan stesen Shell, bukan petrol station, tetapi kepada industri. Maksudnya saya pergi ke kilang-kilang, saya menjual bahan api dan bahan pelincir saya. Bukan je kilang-kilang tapi syarikat pengangkutan dan sebagainya. Ya. Itu tugas saya sehingga 99 lebih kurang. Kemudian saya berhenti dan saya bekerja pula di Maxis sebagai pengurus pemasaran prepaid. Saya adalah ketua kepada pasukan yang telah melancarkan Hotlink di pasaran pada waktu itu. Nama jenama kami adalah Hotlink dan kemudiannya saya bertukar pula.
saya menceburkan diri saya dalam satu syarikat perintis IT startup. Okey. Tetapi malangnya seperti kebanyakan IT startup, 95% daripada IT startup sebenarnya fail. Okey, dan saya masuk yang 95 bukan yang 5 itu. Kalau saya pilih waktu itu nak masuk Amazon ke, nak masuk Apple ke, nak masuk Alibaba ke, jadi tak jumpalah saya pada hari ni. Kerana pasti saya dah jadi jutawan kan. Tapi saya pilih yang fail. Satu hari saya pergi ke pejabat, sampai-sampai ke pintu utama pejabat, tutup macam ni, di rantai dan di pagar, dan di mangga. Kami semua tercengang, terpinga-pinga. Kenapa? Rupanya dah 6 bulan tak bayar sewa. Kemudiannya kami terima satu email daripada CEO kami daripada Mumbai. Dia dah balik ke Mumbai kerana cuti di Pavali, dan dalam email dia kata bye-bye. Sounds familiar? Okey, jadi itulah kisah saya kerja dengan IT startup company. Lepas tu saya kembali ke UM, saya mengajar. Dan saya mula mengajar di peringkat korporat juga, seperti high-tech padu dan sebagainya. Saya ada perkhususan dalam kemahiran berkomunikasi, kemahiran yang menggunakan bahasa Inggeris, kepimpinan, penyeliaan dan pelbagai lagi. Itu dah kerja saya sejak tahun 2004 dan hingga kini saya masih lagi melakukannya. Ini adalah tahun saya yang ke-17. Okey, saya menceburi bidang ini dan saya amat suka dan berbangga dengan kerja saya. Ini sedikit tentang diri saya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk kita adalah komunikasi, ya, tajuk utamanya, dan kita lihat di sini, ya, anda akan mempelajari kaedah untuk berkomunikasi di mana anda akan dapat power up diri anda daripada level pertama hingga ke level ke-100. Okey, macam boy ni naik power dia. Lagi anda mahir menggunakan kemahiran ini, maka lagi tinggilah power anda. Ya, kemahiran berkomunikasi ini adalah satu kemahiran teras dalam kerjaya anda dan juga kerjaya sesuatu. Ia adalah kemahiran yang teras kerana segala apa yang kita lakukan di tempat kerja memerlukan kemahiran berkomunikasi. Ya. Contohnya Encik Izzat. Apa Encik Izzat buat hari-hari kat pejabat? Attend log. Okey. Dah attend log tu kemudiannya? Update log lah. Kena call user. Yalah, update log. Okey, update log tu menulis lah kan? Menulis tu berkomunikasi lah. Lepas tu mungkin kena call end user yang hantar log tu kan? Ya. Nak bagi tahu sebenarnya tuan butangnya ada. Butangnya yang belah kanan tu. Itu pun memerlukan berkomunikasi juga kan? Bercakap. Kan? Jadi menulis dan bercakap. Itulah kerja CE tu lah, customer engineer. Menulis, update, baca, update. Lepas tu call, baru beritahu. Lepas tu kadang-kadang kena mengajar kan. Jadi anda berkomunikasi. Cik Syaifuddin? Sama Cik Ijat. Cik Syaifuddin? Sama macam Cik Ijat. Sama juga. Berkomunikasi lah maksudnya. Ya, Cik Farus Syakirin? Saya. Ya. Saya prepare laporan kewangan setiap bulan. Uruskan invoice sikit. Itulah kerja-kerja hakiki setiap bulan. Kerja hakiki. Menulis laporan dah pasti berkomunikasi jugalah. Kerana kita menulis, ya, ada orang nak baca kan. Jadi kita berkomunikasi. Lepas tu kita menyediakan penyata semua, itu pun berkomunikasi juga. Kerana bila kita sediakan, kita nak sediakan dalam cara yang mudah supaya orang dapat memahami apa yang kita sampaikan. Itu berkomunikasi juga. Kemudiannya apa lagi? Apa tadi? Update PO? Keluarkan PO? Invoice. Invoice Bulanan. Invoice bulanan. Menyediakan invoice bulanan. Nak hantar kepada pelanggan-pelanggan kita ya? Pelanggan dan kita bayar juga kepada kita punya vendor lah. Bayar kan. Itu pun berkomunikasi juga. Kan? Kalau patutnya 100,000 dibayar kepada vendor A, tapi silap bayarnya 1 juta,
Salah juga kan? Kesilapan tu dalam kesilapan berkomunikasi kepada bank, arahan kepada bank. Itu pun berkomunikasi juga kan? Jadi sebenarnya kita pun berkomunikasi secara sedar ataupun tak sedar ya. Encik Naufal, apa kerjanya Encik Naufal? Saya PMO support. PMO support kan. Jadi PMO support ni nak make sure kita ada rancangan deployment kita dan sebagainya, cukup staff dan sebagainya kan. Betul. Cukup Planning cukup duit, lepas tu milestone. Dan kalau kita dah ke belakang dah, kena bagi tahu lah kan. We are behind our milestone. Cepat sikit lah. Kan kita ada deadline ni. Itu pun berkomunikasi juga. Betul tak? Lepas tu mungkin kita call Puan Kartika ke, puan, kita ada 5 orang dah ni lah, berhenti lah, kita tak cukup staff ni. Minta manpower, berkomunikasi juga kan. Ya. Jadi Cik Naufal pun berkomunikasi juga. Puan Zoraini, apa kerja Puan Zoraini? Yang follow up, update, tapi dengan pihak second lah, dengan CE, dengan project manager dan juga dengan user sekali lah. Customer support. Customer support, tapi dengan pelbagai pihak dan stakeholder kan. Itu pun berkomunikasi juga. Kan macam mana lah kita nak sampaikan maklumat kita dan juga keperluan kita kepada pelbagai pihak ni kalau kita tidak berkomunikasi, tak mungkin ya. Encik Rusdi, apa kerja Encik Rusdi? Saya satu tim dengan Kartika. Training. HR. HR, training kan? Training, saya recruitment. Rekrutmen, betul yang saya kata tadi kan. Tak cukup staff kan, ada 5 orang letak jawatan kan. Kena bagi tahu kan. Okey, macam doktor-doktor kontrak kita tu, mereka mogok, mereka nak letak jawatan. Kan? Jadi kena cari pengganti kepada doktor-doktor kontrak itu. Kita pun sama jugalah. Jadi kita pun kena berkomunikasi juga, kena communicate dengan headhunter lah, dengan job agency lah dan sebagainya nak mencari staff recruitment kan. Jadi itu juga memerlukan kita untuk berkomunikasi. Puan Kartika, apa kerja Puan Kartika? Saya lebih kurang lah dengan Rusdi, tapi saya lebih kepada untuk payroll, lepas tu untuk offboarding, untuk consultant. Betul lah. Itu pun berkomunikasi juga. Kan? Itu saya kata je. Saya kata tadi. Ya, komunikasi adalah kemahiran teras. Yang lain tu ada juga kemahiran untuk mengurus kerja, mengurus KPI, kemahiran untuk merancang, kemahiran untuk menyelesaikan masalah, kemahiran ini, kemahiran itu, macam-macam lagi kemahiran lah. Tetapi semuanya tidak bermakna dan tidak ada erti jika kita tidak dapat berkomunikasi. Dah buat rancangan, kalau tak pandai kita bentangkan rancangan kita, buat apa? Dah ada cadangan, tak dapat nak bentangkan cadangan kita pun, buat apa juga kan? Ya, berkomunikasi. Kalau kita lihat, orang-orang kanan di company kita, di Hi-Tech Padu, contohnya CEO dengan CEO. Ambillah contoh CEO. Apa nama CEO tu? Puan apa? Puan Syami COO. Izzat, apa nama CEO anda? Cik Izzuddin. COO. Ya ilah, korang tak tahu CEO korang siapa? Cik Izzuddin. Itu CEO ke COO? Saya kata CEO. CEO lady je. Puan. Group kan. Group CEO. Ikut operating company. Okay, group COO. GCOO. GCO Puan Salmi Naldia. Puan Salmi kan? Okey. Jadi kalau kita jejak dia setiap hari dia kerja daripada pagi sampai petang, apa yang dia buat? Apa Puan Salmi buat ni? Ada dia pegang player, ada dia buka belakang server, ada. Ada pegang test pen, tak ada. Apa kerja dia? Apa kerja Puan Salmi? Entah, tak pernah ambil tahu. Tak pernah ambil tahu. Okey. Saya pernah bertanya dengan PA dia. PA dia pernah hadir kan? kursus saya juga. Saya tanya dia, apa kerja Puan Salmi?
Dia kata attend meeting. Dalam attend meeting tu apa dia buat? Bagi taklimat, Untuk perusahaan. bagi idea. Oh, itu berkomunikasi juga. Lepas tu apa lagi bang? Yalah buat keputusan, menyampaikan keputusan. Tu komunikasi juga. Apa kerja dia? Jumpa stakeholder, berkomunikasi juga. Kan? Jadi kerja dia pun berkomunikasi je. Bercakap je. Sign 2-3 dokumen. Itu je. Jadi dia pun berkomunikasi juga. Sebenarnya, lagi tinggi, lagi kanan kita dalam mana-mana organisasi, lagi penting kemahiran kita berkomunikasi. Ya. Jadi, apa yang saya akan berkongsi dengan anda selama 2 hari ini, bakal membantu melonjak kejayaan anda. Ya. Bakal membantu anda melonjakkan kejayaan anda ke tahap yang lagi kanan, yang lagi tinggi. Ya. Kalau kita tak pandai berkomunikasi, maka kita akan kaku setempat. Tetapi kalau kita pandai berkomunikasi, mudah kita akan naik pangkat kita. Gitu ya. Okey? Jadi oleh kerana kursus ini memberi manfaat peribadi dan khusus kepada diri anda, lebih daripada memberi manfaat kepada organisasi anda, maka saya harap anda akan teruja dan memberi tumpuan dan belajar semuanya. Okey, ini untuk manfaat diri anda. Ya, dan kemudiannya pastilah ya untuk manfaat organisasi anda. Kalau tak buat apa dia bayar, dia suruh hantar anda pergi kursus kan? Ya, kenapa? Contohnya PMO, kerana kalau lagi berkesan kita berkomunikasi, kurang salah faham, kan? Lagi pandai kita berkomunikasi, mudah vendor kita memahami. Lebih pandai kita berkomunikasi, mudah job recruitment agency kita faham apa keperluan kita dan sebagainya. Mudah kita buat onboarding, mudah kita buat offboarding, macam-macam lagi, semuanya. Right? Jadi inilah yang kita buat selama 2 hari ini, insya-Allah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ya. Okey, sebenarnya apa yang saya kira nak ajar anda selama 2 hari ini ngikut silibus sebenarnya tak penting. Yang menjadi lebih penting adalah apa yang anda nak belajar daripada saya. That is more important. Okay. So what I plan to teach you is not as important as what you want to teach me. Contoh ni sebagai CE. Ya. Anda mungkin nak mengajar your end user guna fungsi ini, fungsi itu, fungsi ini, fungsi itu. Kan? Anda mungkin nak ajar dia cara bagaimana nak tukar saiz dokumen A4 boleh tukar A3, A3 boleh tukar A2, tukar A4 dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita tanya, sebenarnya tak penting. Kita memang guna A4 je. Yang lagi penting macam mana kita nak tukar daripada landscape kepada portrait. Oh itu. Terima kasih bagi tahu. Okey, saya tunjuk bagaimana nak tukar bila printing daripada landscape kepada portrait. Kalau kita tak bagi peluang mereka bercakap, memberitahu, kita akan ajar benda-benda yang mungkin tak ada digunakan oleh mereka, tak perlu mereka guna sebab kita tak tahu. Kita andaian kita nak ajar, takut-takut nanti nak guna A4 nak tukar kepada A5 atau A5 nak tukar kepada A3. Tapi rupanya tak pernah nak tukar saiz dokumen. Yang nak ditukar je dokumen daripada menegak kepada horizontal ataupun horizontal kepada menegak. Itu dia tanya. Jadi itu juga sebagai CE kita pun kena juga ya memberi peluang kepada end user kita, memberitahu kita apa yang mereka nak tahu lebih daripada apa yang kita nak bagi tahu mereka. Okey, saya pun begitu juga. Saya pun nak ajar anda apa yang perlu dan penting untuk diri anda dan juga kerja anda. Bukannya apa yang saya fikir penting. Alright? Jadi anda perlulah berinteraksi dengan saya, memberitahu saya tentang masalah-masalah yang anda hadapi di tempat kerja, perkara-perkara yang menjadi masalah kepada anda apabila berkomunikasi dengan end user, apabila berkomunikasi dengan developer kita dekat India, apabila berkomunikasi dengan PMO office, PMO nak berkomunikasi dengan project site office dan sebagainya, dengan job recruitment agency dan sebagainya, kena bagi tahu saya, barulah saya boleh menyesuaikan, contoh-contoh menyesuaikan silibus saya untuk menepati keperluan anda.
Ya. So remember, what I want to teach you is not as important as what you want to learn from me. Apa yang anda nak belajar jauh lebih penting daripada apa yang saya rancang nak ajar anda semua. Okey. Setuju ke tak? You. Setuju kan? Okey, bagus. Kau setuju tu bagus. Okey, sekarang tuan-tuan dan puan-puan, tiba masanya pula untuk saya meminta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk menjalani ujian prakhusus, ya. Jadi linknya adalah saya dah beri dah, iaitu link dia dekat chat box. Klik pada link tersebut dan mula menjawab 25 soalan objektif semuanya kecuali nama anda. Nama kena pilih. Kena pilih pula. Nama kena tulis. Lepas tu submit. Itu je. Okey. Dan jangan khawatir jika anda tidak tahu jawapan kepada kebanyakan daripada soalan yang saya beri. Jangan khawatir, jangan risau, jangan gundah gelana, ya, kerana sememangnya anda tidak tahu kebanyakan daripada jawapan yang betul kerana saya belum lagi mula mengajar anda. Belum lagi mula. Hentam sajalah. Ya, hentam saja. Okey, dan saya juga telah dimaklumkan oleh Puan Hana dan juga Puan Zarina, ya, daripada HR, bahawa markah anda tidak akan digunakan bagi tujuan penilaian prestasi tahunan anda dan juga bagi tujuan kenaikan pangkat anda. Tak gelak pun. Okey, jadi hentam saja. Hentam saja, ya. Jangan lama sangat fikir, hentam saja. Tidak mengapa. Jadi esok kita akan buat sekali lagi sebelum kita tamatkan kursus. Sekali lagi kita akan menjalani ujian kita. Sekali lagi. Esok. Sila jawab. Sila jawab. Jangan risau. Ha? Dia ada jawapan yang miau ni. Dia boleh pilih banyak tempat. Banyak jawapan. Ni dia dah buat semua ni. Tak ada. Okey, jawab.
Okey, saya menunggu. Bentar je. Dah ada dah. Dah siap dah. Ada, saya terima. Okey, saya tengok ni Okey. Encik Naufal, tahniah 17/25. Okey, seterusnya adalah Encik Izzat ya, Encik Izzat. Okey, 11/25. Tahniah. Lagi 14/25. Encik Farus Syakirin, 14/25. Tahniah. Okey, 16/25. Encik Muhammad Ruzdi. Setakat ini masih lagi Encik Izzat mendahului markah tertinggi 17/25. Okey. Saya menunggu. Ada 3 lagi peserta. Juga 16/25. Encik Syarifuddin. 16/25. Alright, 10/25. Tuan Zuraini. Tahniah juga. Kalau dah tertutup form tu boleh view balik ke? Tertutup form. Dah terclose. Lepas tu dah tak sempat tengok jawapan pula. Tengok Mana jawapan. salah, mana betul. Tekan jawapan lah. Mana yang betul, mana yang salah tadi kan. Saya kena buat sekali lagi tu. Kena buat sekali lagi. Kena buat sekali lagi tu. Okey, siapa tu? Terclose pula. Siapa tu? Rusdi. Rusdi. Saya Saya belum terclose sebut tadi. nama awak tadi ke? Ada sebut. Cuma saya tengah view dan saya terclose. Saya terpangkah form tu jadi dia terus saya nak buka balik lah, tak boleh nak refer balik apa yang salah, apa yang betul lah. Apa yang salah, apa betul? Jawapan ni saya belum bagi. Okey. Jawapan ni saya belum bagi. Esok saya bagi jawapan dia. Ini belum ada lagi jawapan dia. Okey, ini belum ada jawapan dia. Okey, ada soalan lagi ni. 45. Siapa lagi belum jawab ni? Puan Kartika belum jawab ni. Okey. Mungkin dia tak ada ni. Puan Tika tak ada? Soalan lagi Puan Nur Alias. Okey, Puan Nur Alias. Ada. Kejap ya. Ada. Okey, Puan Nur Alias. Okey, rakan-rakan sedang menjawab ujian prakhusus. Jadi pergi kat chat box, ada link dia kat situ. Tolong jawab. Hello, okey. Encik Nur Alias. Allah Muhammad Rasulullah, minta maaf. Ampun. Ampun. Okey. Okey, hentam saja Encik Nur Alias. Okey. Kita tak tunggu lagi. Jadi siapa belum habis lagi tu, Encik Nur Alias dan juga Puan Kartika boleh terus menjawab. Dah habis jawab, tekan submit button dan markah anda akan direkod dalam sistem kami ya. Okey. Jadi kita akan terus. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Khusus ni
ada dua cara untuk saya kendalikan. Pertama adalah untuk saya kendalikan kursus ini dengan penuh keseriusan di mana anda tidak dibenarkan untuk makan dan minum dalam kelas saya tak benarkan. Di mana anda juga tidak dibenarkan untuk pergi ke mana-mana, keluar daripada meja anda. Anda juga tidak dibenarkan untuk bertanya soalan, menyuarakan pendapat, berkongsi pengalaman. Anda juga tidak dibenarkan untuk ketawa. Dan juga ketawakan saya. Anda juga tidak dibenarkan pergi ke bilik ayah. Itu kalau kita buat cara seriously serious. Okey, ataupun cara kedua, untuk saya kendalikan kursus ini dengan penuh keceriaan. Di mana bila saja anda nak makan dan minum, silakan. Nak buat Maggi, silakan. Di mana anda juga boleh bertanya apa saja soalan, anda boleh menyuarakan pendapat. Anda boleh juga berkongsi pengalaman anda. Anda boleh ketawa. Anda juga boleh ketawakan saya. Anda juga dibenarkan bila-bila saja nak pergi ke bilik ayah. Antara dua ni, serius dan juga ceria, yang mana satukah yang menjadi pilihan anda? Serius atau ceria? Ceria. Ceria. Betul? Betul. Betul. Okey, kalau anda benar-benar sungguh-sungguh betul-betul nak yang ceria, apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama kita bilang nak ceria. Okey. Kata nak ceria, kita kena mulakan dengan diri anda. 1, 2, 3. Nak ceria. Alhamdulillah semua peserta saya pilih yang ceria. Sebenarnya lepas subuh tadi, lepas saya doa kunut, lepas saya tayat akhir, kan, saya dah berdoa supaya apabila saya bertanyakan para peserta saya nak ceria atau nak serius, supaya hati peserta saya semua terbuka dan memilih untuk yang ceria. Alhamdulillah doa saya telah diterima Allah. Alhamdulillah. Tak ketawa pun. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau nak ceria, perlulah bermula dengan diri anda. Jadi pertama sekali kata nak ceria, maka saya perlu bantuan anda 3 perkara. Pertama sekali, responsiveness. Jadi tolonglah respons kepada apa saja yang saya minta anda lakukan dalam kursus ini. Barulah ceria. Kalau anda tak respons, tak ceria lah. Contohnya, apabila saya bertanyakan soalan, saya minta semua para peserta untuk berebut-rebut menjawab soalan saya. Macam budak tahun 1, tahun 2 di sekolah. Macam mana budak tahun 1, tahun 2 kat sekolah, Syaifuddin? Excited. Bila cikgu bertanya soalan, macam mana? Cuma berebut nak jawab. Berebut macam mana? Cuba tunjuk sikit, Syaifuddin. Cuba tunjuk macam mana berebut tu. Tanya. Saya cikgu, saya. Ha, macam tu lah dengan tangan-tangan kat cikgu, saya lah pula, saya lah cikgu, saya nak jawab cikgu, saya. Kenapa cikgu Asyik pilih Zurina aja? Cikgu suka Zarina ya? Contohlah ya. Okey. Macam budak tahun 1, tahun 2, tapi mantap kita naik darjah, naik tahun 3, naik tahun 6 UPSR, lepas tu PMR, lepas tu naik tingkat 5, naik SPM. Lepas tu habis SPM, sambung lagi belajar PTA mana-mana. Politeknik ke, universiti ke, apa ke kan. Lepas tu mula kerja. Lepas tu bila mula kerja, dah kerja 5 tahun, kerja 10 tahun, kerja 15 tahun. Lepas tu langsung tak responsif bila bos bagi taklimat masa mesyuarat. Bila bos bagi taklimat masa mesyuarat, apa kita selalu buat? Semua diam aja. Tak nak jawab apa-apa. Tak responsif langsung. Mana hilangnya yang tahun 1, tahun 2 tu, cikgu, saya ada jawapan. Masuk dah sampai 10 tahun kerja, semua diam aja. Kenapa? Kenapa gitu, Izzat? Fed up. Fed up. Fed up apa tu, Pak Katika? Tak ada apa. Fed up apa tu? Malas lah.
Fed up je. Okey, lagi Izzat. Kenapa Izzat? Sebab masa kecil-kecil dah banyak tanya soalan kot. Masa kecil banyak tanya soalan. Lepas tu bila dah dewasa dah habis soalan semua. Habis dah soalan. Habis soalan. Ya, betul habis soalan. Kenapa? Kenapa Farus Syakirin? Kenapa? Stres banyak kerja. Stres banyak kerja? Apa kena-mena dengan nak jawab soalan stres banyak kerja? Fikir pasal kerja. Fikir pasal kerja pula jawapan dia. Kenapa Puan Zuraini? Kenapa Puan Zuraini? Kita dah kerja lama ni dah tak tanya pun. Tak responsif pun bila bos dia tanya soalan. Kenapa ya? Semua jawapan dah tahu dah semua ni sebelum ni. Dah tahu semua jawapan? Agaknya dah tak tahu nak tanya apa dah. Dah tanya dah sebelum ni tu. Itu bertanya. Maksud saya kalau bos bertanya kita lepas dia bagi taklimat, ada apa-apa cadangan, ada apa-apa pandangan, kau mesti diam aja. Oh, tak tahu. Kadang tak ada idea nak tanya kan. Tak ada idea nak tanya ke tak ada idea nak bagi? Bos yang bertanya, kita tak menjawab, kan? Tak ada idea ke? On the spot kadang-kadang tak tahu nak jawab apa, tak tahu nak tanya apa. Tak tahu nak tanya apa. Okey, macam-macam lah saya dengar. Syaifuddin, kenapa dah tak responsif dah Syaifuddin? Dia hubungan dengan bos tu dia jarak dia lain macam. Kalau berbanding dengan cikgu sekolah. Ada gap. Ada gap. Tapi kat sekolah pun daripada tahun 1 banyak kita responsifnya. Ya Allah, berebut nak jawab. Masuk tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 masuk. Dia kata 3 dah mula dah tak nak jawab. Kenapa? Dia punya gap tu lah, ada gap. Kalau macam budak-budak dia tak risau apa-apa. Kalau macam makin dewasa kita macam kalau kita salah bagi orang macam bos tu kata macam dia pandang kita salah pula. So kita risau benda lah tu. Takut kita salah bagi pandangan ya. Tetapi pandangan adalah pandangan. Pandangan adalah pandangan. Tak ada betul, tak ada salah. Okey? Serius. Pandangan adalah pandangan. Tak ada betul, tak ada salah. Contohnya, saya bagi taklimat. Okey? Contoh saya bagi taklimat. Saya bos. Okey? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada cadangan ni, kita nak buat baju korporat kita untuk tim di immigration ni. Okey? Apa pandangan anda? Warna apa yang patut kita cetak t-shirt kita ni? Biru. Warna apa? Den, warna apa Den? Biru. Oh, biru. Biru. Okey, lagi? Ada cadangan lagi? Orange. Oh, red. Lagi. Hijau. Hijau. Lagi? Hitam. Lagi? Grey. Itu pandangan lah. Ada nak grey, ada nak orange, ada nak hitam, ada nak hijau. Tak ada betul, tak ada salah. Pandangan adalah pandangan. Kan? Jadi apa yang kita takut benar ni? Apalah yang kita takut benar ni nak bagi pandangan? Patutnya jangan takut. Sebabnya pandangan adalah pandangan. Warna apa pun boleh. Dia tanya warna apa. Bagi je lah warna apa. Kan? Yang salah tu kalau dia menguji kita. Contohnya, soalan menguji tu macam ni contohnya. Okey, Izzat. Berapakah suhu untuk suhu badan manusia yang normal? 36. Normal 36. Awak cakap 100. Cakap 100. Okey, Izzat, berapakah suhu badan orang yang normal? 100. Ya Allah, Izzat, kau ni pergi sekolah mana? 100. 100 tu dah berjikir dah darah kita semua. Kau ni pergi sekolah mana, Izzat? Itu jawab soalan tu ada betul ada salah. Tapi warna apa? Itu warna apa pun boleh. Itu cadangan. Okey.
Jadi jangan kita salah pula cadangan dengan menguji kan. Jadi selalunya bila bos minta pandangan, maksudnya dia tak tahu nak pilih. Tak tahu apa yang terbaik. Jadi dia minta cadangan apa pandangan. Boleh buat ke tak boleh buat ke? Setuju ke tak setuju ke? Cakap je lah. Jangan diam aja kan. Ya. Jadi kenapa kita diam aja? Kita berdiam diri kerana kita ada sikap negatif. Sikap negatif apa? Kita tak mahu kawan-kawan kita apabila kita responsif dengan bos, kawan-kawan kita akan kata apa? Kalau kita selalu responsif, bos tanya, jawab. Bos tanya, jawab dalam syarat. Apa kawan-kawan kita kata? Show off. Satu show off, dua. Belagak pandai. Lagak bandai. Lagi tiga. Buat bodek. Poyo. Kaki kipas. Betul? Betul. Kan? Kita daripada sekolah lagi. Budak-budak. Okey. Kau ni banyak sangatlah jawab soalan cikgu tu. Kau ni kaki kipas cikgu kau ni poyo kan? Poyo lah kau ni kan? Semua nak jawab kan? Jadi oleh kerana itu kita tidak mahu menjawab. Kita tidak mahu responsif. Takut kawan-kawan kita cemuh kita. Kawan-kawan kita kata kita ni poyo lah, kaki kipas lah, apa semua kan? Tapi sebenarnya kita bukannya kaki kipas. Kita bukannya nak show off. Kita bukannya nak menunjuk. Kita hanyalah menggunakan kemahiran yang berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi sebenarnya. We are communicating. Jadi kalau orang tanya, kita jawab. Bila bos tanya, kita jawab. So we are communicating. Kan? Bukannya kaki kipas. Bukannya poyo. Bukannya menunjuk-nunjuk. Tidak. We are communicating. Okay? Ya. Dan when we communicate, bila kita respons dengan bos dalam mesyuarat, bos akan suka kita. Bos akan suka kita sebab orang lain semua tak nak respon. Kita je respon. Setiap kali mesyuarat, kita je respon bila dia bertanya dan sebagainya. Bos sukalah kita kan. Bila bos kita, itu orang kata kita ni kaki kipas. Sebab bos suka kita. Tapi kita bukannya apa. We are communicating. Kita berkomunikasi dengan lebih baik dan juga lebih berkesan. Itu aja. Jadi janganlah takut. Kan? Jangan takut. Nak bagi idea dan pandangan ya. Satu lagi sebab selain daripada cemuhan daripada rakan-rakan sekerja kita, our colleagues, satu lagi sebab kenapa kita tidak mahu untuk memberi apa-apa pandangan kerana kita khawatir bos kita akan memberi tanggungjawab itu kepada kita. Contohnya, kalau saya dalam satu taklimat, saya panggil semua peserta ni masuk satu bilik mesyuarat, saya bagi taklimat dan saya berkata, okey tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang. Hari ini tim kita ada satu masalah. Tim kita ni tidak ada kesefahaman. Tim kita tidak ada semangat kekawanan, kekitaan. Kita buat kerja masing-masing in silo. Kita tidak ada tolong menolong. Jadi saya minta cadangan anda semua, apa yang perlu kita lakukan untuk memulihkan keadaan ini? Minta cadangan? Minta cadangan? Ya? Buat team building. Oh, bagus Izzat. Buat team building. Izzat, cadangan yang bagus. Sila laksanakan. Baiklah. Nah, itu yang kita tak mahu. Bila kita bagi cadangan, bos kata sila laksanakan. Kita buat t-shirt corporate, sila laksanakan. Kita buat team building, sila laksanakan. Kita pergi makan malam sama-sama, sila laksanakan. Semuanya sila laksanakan. Dah bagi cadangan, bos akan tunjuk kita dan sila laksanakan. Dah. Jadi udahlah Izzat kenalah pergi cari quotation lah, kena cari venue lah, kena cari vendor lah, kena cari caterer lah, kena cetak t-shirt lah, kena cari design lah. Wah, macam kena cari nak sewa bas lah, macam-macam. Jadi boleh balik pukul 5 hari ni Izzat? Tak boleh.
Gelak. Tak boleh kan? Tak boleh. Kan? Hari Sabtu Ahad kena kerja? Kena. Itu sebenarnya. Jadi kita tidak mahu bagi cadangan kerana kita tidak mahu disuruh oleh bos kita untuk melaksanakannya. Kita lari daripada tanggungjawab tambahan. Kita hakiki kita dah lah, cukup lah. Ni tambah-tambah pula buat team building pula, t-shirt lah, bas lah. Banyak kerja kita kan. Dah tak boleh balik pukul 5, balik pukul 7, balik pukul 8. Itu masalah dia. Okey. Itu negatif lah total Negatif Memang negatif. Sebabnya kita tidak mahu bagi cadangan untuk baiki, untuk membantu bos kita. Untuk kita baiki, membantu organisasi kita. Kita tidak mahu buat lebih daripada hakiki kita. Itu je. Tak nak buat lebih. Kan? Tapi kalau kita benar-benar kita syukur kerja kita, orang lain berhenti kerja, kita ada kerja lagi. Kita benar-benar syukur kita dibayar gaji, orang lain gaji separuh, kita gaji penuh lagi. Kita benar-benar syukur kita dapat bonus setiap tahun. Padahal kat MAS tu dah 25 tahun mereka tak dapat bonus langsung. Kenaikan gaji pun tak ada langsung. Jadi kalau kita benar-benar sayangkan majikan kita, maka kita sepatutnya bersedia untuk membantu menyelamatkan organisasi kita, membantu menyelamatkan bos kita dan sebagainya kerana kita sayangkan organisasi kita. Kalau tak sayang, tak payahlah buat. Itu je. Sikap negatif tu, tukar sikit ya. Jadi, maksudnya kita jangan takut untuk memberi cadangan, jangan takut apabila disuruh kendalikan, dan jangan takut untuk membuat kerja lebih daripada hakiki kita. Ya. Kalau anda lah bos Syarifuddin, kalau katakanlah awak bos, ada 2 orang. Okey? Ada 2 orang, Azmi dengan Azman. Okey? Azmi dia buat kerja kurang daripada hakiki. Azman dia buat kerja lebih daripada hakiki. Jadi hujung tahun awak nak bagi kenaikan gaji kepada siapa? Azman. Kenapa bagi kepada Azman? Sebab dia punya prestasi kerja dia tinggi. Dia buat lebih daripada hakiki. Lebih. Nanti nak bagi kenaikan pangkat yang mana? Azmi ke Azman? Azmi lah. Azman lah. Aku confused. Azman lah. Azman Sebab lah. dia buat lebih daripada hakiki. Betul. Yang Azmi ni calon apa? Dia buat Calon kerja dibuang. kurang dari hakiki. Calon apa? Dibuang. Betul lah, calon untuk dibuang kerja. Kan? Jadi janganlah jadi calon untuk dibuang kerja, tapi jadi calon untuk diberi kenaikan gaji, kenaikan pangkat. Kita nak kan? Jadi kenalah responsif. Okay, so be responsive supaya bos suka kita. Be responsive supaya kita boleh membantu bos kita. We are communicating. Bukannya menunjukkan kita ni pandai lah, lebih pandai lah dan sebagainya. Kawan-kawan kita mencemuh kita, tepis-tepis, lantakkan. Negatif. Okay? Akhirnya dapat kenaikan gaji, kenaikan pangkat, bukan mereka, kita juga. Kan? Takkanlah kita nak sama-sama dengan mereka, tak ada kenaikan pangkat, kenaikan gaji. So kita nak ada dia lebih. Ada dia lebih. Okay? Dan apabila kita banyak respons, bos-bos kita pun akan mengenali kita. Bos-bos kita akan mengenali kita. Yakinlah. Dia akan kenal kita. Dan ini juga akan membantu kita. Okay, kalau kita tanya HR, kita tanya HR Puan Kartika, Puan Kartika. Ya, saya. Bagaimana seseorang dalam organisasi diberi kenaikan pangkat? Macam mana? Bagaimana seseorang dalam High-Tech Padu ni diberi kenaikan pangkat? Performance. Lagi? Performance. Lepas tu tapi kan high tech ni memang performance lah. Performance lah. Tak ada lain lah. Ada lain. Okey, minta maaf lah puan minta maaf ni kalau tanya HR bagaimana nak naik pangkat, kebanyakan HR akan cakap performance. Tetapi tidak sepenuhnya benar juga. Kerana ramai daripada kita dapat 45 sepanjang setiap tahun dapat 45 tetapi tak naik pangkat juga. Tak. Performance tu 45 4 star 5 star. Ramai pun dapat.
Apa dia? 4-5 tu tak ada lah. Tak ada orang sangat pun dapat. Iyalah, tapi tak tahun ada juga. Tak tahun dapat 4 dan 5, 4 dan 5 tak Dia naik pangkat bergantung juga. pada supervisor juga. Ada setengah supervisor rajin buat proposal untuk staff. Ada setengah supervisor kemudianlah memang kalau staff tak push memang tak ada lah. Okey. Dia begini Okey, selain daripada dapat 4-5 performance, kita juga perlu untuk menjadi outstanding. Outstanding tu maksudnya lebih daripada orang lain. Luar biasa. Outstanding, luar biasa. Lebih daripada orang lain dalam kumpulan kita, daripada kohort kita. Okey? Macam mana nak jadi outstanding ni? Outstanding ni maksudnya apa? Outstanding ni maksudnya to stand out. Outstanding, stand out. Stand out. Macam mana nak stand out? Mudah aja. Contohnya, ya, nak stand out ni, apabila dalam mesyuarat, orang lain tak bertanya, kita seorang bertanya. Bila dalam mesyuarat, kita buat pembentangan. Orang lain tak nak buat pembentangan. Tak nak buat presentation. Jadi bila kita banyak bertanya, bila kita responsif, kita deliver presentation, maka ramai bos akan kenal kita. Bila kita buat pembentangan, bukan level kita. Bila kita buat pembentangan, selalunya level atas lagi. Kan? Cadangan, proposal dan sebagainya. Jadi orang-orang atas tu ramai akan kenal kita lah kalau kita selalu buat presentation kan. Lagipun bila diorang buat present pula, kita pula bertanya, akan kenal kita juga kan. Jadi bila tiba satu hari nanti, your supervisor nak bawa nama Syaifuddin, nak naikkan pangkat. Okey? Okey, bila dia nak naikkan pangkat, lepas tu dia tanya, Syarifuddin? Staff yang mana satu Syarifuddin? Which one Kita tak kenal Syaifuddin. Okeylah, nak naikkan pangkat Syaifuddin. Bagi 20 justification kenapa nak naikkan pangkat Syaifuddin. 20. Macam inilah, saya tukar. Kita nak naikkan pangkat Izzat. Izzat Aiman. Izzat. Kita kenal Izzat. Okey, kita setuju. Oh. Kenapa Syaifuddin minta 20 justification, tapi kalau Izzat, setuju terus. Apa bezanya? Apa bezanya Syaifuddin dengan Izzat? Dua-dua CE. Apa bezanya? Yang kenal. Sebab bos kenal. Yang bos tak kenal tu mulalah 20 justification lah, apalah. Jadi bos kita pun supervisor nak buat benda senang ke buat benda rumit? Dia pun manusia juga. Dia nak buat benda rumit. Jadi dia akan promote orang yang boleh dipromote. So dia akan promote candidates who are promotable and will not promote candidates who are not promotable. Dia pun tak nak tulis 20 justification kan? Kan? Jadi macam mana kita nak jadi dalam kelompok macam Izzat ni? Itulah banyaklah bertanya dan sebagainya. Saya semasa saya mula-mula kerja share dulu, my first 5 years, I was disappointed. Disappointed kenapa? Kawan saya dah naik pangkat 2 kali dah. Saya tak naik pangkat pun. When I was at Shell. Okay? Lepas tu saya muhasabah dia. Apalah beza saya dengan dia ni? Nama dia Gurmit Singh. Saya ingat lagi nama dia. Gurmit Singh yang macam kat Singapura tu. Yang apa tu. Apa nama tu? Yang kat Singapura tu lah. Okay. Okay, jadi macam pelawak kat Singapura tu. Okay, jadi nama dia Gurmit Singh. Dan dia ni naik pangkat lah. 5 tahun, 2 kali naik pangkat. Saya jealous dengan dia. Saya muhasabah dia. Apa beza dia saya dengan Gurmit Singh ni. Lepas tu, bila saya tengok-tengok, beza dia. Gurmit Singh ni, masa setiap kali mesyuarat, dia akan tanya soalan. Ada je soalan dia nak tanya. Yang saya ni, diam aja. Apa benda lah Gurmit Singh ni nak tanya. Benda macam ni pun nak tanya. Buat panjang lagi mesyuarat je. Kan? Lepas tu, tapi dia dapat naik pangkat 2 kali. Lagi cepat. Sebab bezanya dia banyak bertanya soalan. Saya langsung tak bertanya soalan. So I was invisible. Jadi saya kata tukar. Tiap kali mesyuarat saya nak tanya sekurang-kurangnya 1 soalan. Sekurang-kurangnya 1 soalan saya nak tanya. Sehingga bila kalau saya berdiam diri, bos akan pandang saya, Azmi, ada soalan tak hari ni? Kan? Bila saya tak bertanya, dia pandang, Azmi, ada soalan tak hari ni? Kan? Jadi oleh kerana itu, saya pun mula dikenali. Lepas tu, betul.
setahun lepas tu saya pun dinaikkan pangkat kerana bos mula mengenali saya. Sebelum tu bos tak kenal saya. Apa saya buat? Setiap kali mesyuarat saya tanya satu soalan. Itu je. Itu je saya buat. So if you kalau nak melonjakkan kejayaan anda, ya, mulalah Tanyalah bertanya soalan. soalan. Assuming prestasi anda pun lengkap lah 45. Kalau banyak tanya soalan tiap kali mesyuarat tanya soalan tapi performance pun 21 pun susah juga kan. Itu bos pun ngeling kepala juga, macam mana nak tolong kan. Jadi itu buat dulu 45. Lepas tu banyak bertanya soalan. Lepas tu bagi cadangan, sedia untuk memikul tanggungjawab. InsyaAllah you will have a great career ahead of you. Kalau bukan di sini, di tempat lain pun akan menunggu anda dan membuka peluang untuk anda pergi ke tempat-tempat lain juga. Headhunter akan cari anda. Headhunter akan cari anda. Kalau anda ni dikenali dalam industri, headhunter pun akan cari anda. Nak pergi ke Silver Lake ke, nak pergi ke mesin niaga ke, nak pergi ke nak jadi equipment supplier ke, ada je. Okay, ada je peluang. Kalau tak ada kat sini, kat tempat lain. Okay. Tapi insyaAllah tak payah pergi tempat lain, tempat sini pun akan nampak potensi anda dan memberi peluang kepada anda. Itu cara kawan-kawan kita. Ada kan yang dah pergi ke tempat lain kan? Headhunter kan? Yang dah pergi ke Silver Lake, ada kan? Ada kawan-kawan kita dah pergi ke IBM kan? Betul. Okay? So, be a star. Okay? Be a star. Kita manage our own career, kita jangan bergantung kepada organisasi nak manage career kita, okay? Okay, jadi responsif. Jadi harapannya dalam kursus ini anda akan mula untuk bertindak menjadi responsif. Saya tanya anda jawab, saya tanya anda jawab. Ada soalan anda bertanya. Bila saya minta buat ini, awak buat itu, awak buat. Saya suruh tepuk, awak tepuk. Contohnya, tepuk. Jadi harapannya selepas kursus ini anda akan terbawa-bawa cara ini ke tempat kerja anda. Jadi dalam mesyuarat pun anda akan terus responsif dan sebagainya. Pasti anda akan menjadi dan memiliki satu kerjaya yang lebih cemerlang selepas ini. Berterusan, okey? Jadi pertama, please be responsive. Nombor 2, please ask lots and lots of questions. Tanyalah seberapa banyak soalan yang ada. Ini pun latihan untuk anda juga untuk bertanya soalan nanti dalam mesyuarat anda dengan bos. Okey, tanyalah apa saja. Kalau nak bertanya, tak perlu nak tunggu hingga rehat. Tak perlu nak tunggu hingga habis kursus. Tak perlu nak tunggu lepas hari merdeka. Kalau nak tanya, terus tanya. Cara je on microphone, tanya je. Tidak mengganggu saya. Saya suka. Ataupun nak menaip. Okey, type dalam chat box. Lambat sikit. Saya janji saya akan cuba menjawab semua soalan anda. Kalau tak tahu, saya cari jawapannya di tempat yang lain. Okey? Barulah kita menggamatkan suasana. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum Ustaz Azhar Idrus mula menyampaikan ceramahnya, mula memuat naik video-videonya di YouTube dan sebagainya, ceramah agama amat membosankan. Selalunya 1 jam, 2 jam cerita pasal rukun solat ada 13. Pertama kena berdiri tegak, kedua kena takbiratul ihram dan sebagainya kan. Membosankan. Tetapi sejak Ustaz Zaidus menukarnya dalam bentuk format soal jawab, baca soalan jawab, lebih menarik. Sekarang ini semua nak buat style Ustaz Zaidus. Semua ustaz soal jawab sekarang. Dan ada juga rancangan, tanyalah ustaz untuk kanak-kanak, tanyalah ustaz untuk suri rumah, tanyalah ustaz untuk orang tua. Semuanya buat style macam tu sekarang. Lepas tu kita pun buat town hall meeting sekarang ni. Town hall meeting, bos duduk kat tengah, semua keliling, boleh bertanya soalan. Itu lagi menarik kan? Jadi kita sekarang dah tukar format, banyak bertanya. Jadi anda pun kenalah mula bertanya. Okey, barulah suasana kita lebih ceria, lagi seronok. Okey, banyak bertanya. Dan akhir sekali, tolonglah ketawa. Dalam sesi ini saya akan menyelitkan unsur-unsur jenaka. Bila anda dengar, tolong ketawa. Mudahlah ketawa. Janganlah ketat sangat tak nak ketawa. Saya cuba menghibur anda. Anda pula mudahlah terhibur. Okey? Janganlah pula peluk tubuh dan kata apa-apa penceramah kata 2 hari ni saya langsung tidak mau ketawa. No. Tak nak ketawa langsung. Janganlah macam tu. Tolong saya menghiburkan anda.
Okey, jadi kalau dengar ketawa. Saya tak pandai sangatlah berjenaka, bukannya bekas peserta Maharaja Lawak, bukannya Haris Skandar, bukannya Mr. Bean juga. Jadi, kalau anda dengar saya cuba berjenaka dan ke laut, you may laugh at my poor attempt at telling a joke. Ketawakan cara saya yang tak pandai berjenaka tu pun boleh juga. Janji ketawa. Okey, saya akan cari peluang-peluang dalam kursus ini untuk ketawakan anda. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya ketawakan anda, ketawakanlah saya. Ketawa. Jangan Tak ketawa. ketawa pun, itu punchline lah tu. Ya Allah Izzat, tak ketawa pun Izzat ya. Okey, itu punchline lah tu. Ketawa je lah. Kata kita nak happy. Okey, happy. Okey, ketawa ya. Boleh ke tidak? Boleh. Okey. Responsif, Boleh. banyak bertanya soalan dan juga banyak ketawa. Dan ini kita nak bawa lepas sesi ini, bawa ke tempat kerja kita. Jadi tempat kerja kita pun kita responsif, banyak bertanya soalan dan kita juga menceriakan suasana kita dengan gelak tawa kita. Ya. Kenapa Cik Syaifuddin dekat kabin ataupun dekat project office immigration tak boleh ketawa ke? Sana serius. Tak adalah. Sebab sini ada banyak call semua. So agak susah sikit nak ketawa lah. Agak susah sikit nak ketawa. Jadi Sebab customer. ramai orang. Ada banyak vendor juga kat bilik ni. Nanti saya petang sikit saya cari tempat yang sesuai sikit. Oh Allah, tak apa, ketawa je, tak payah pergi tempat lain. Dekat tempat Syaifuddin tu pun ketawa je lah. Biar bila orang lain ketawa, dengar Cik Syaifuddin ketawa, apa? Oh, rupanya tempat ni boleh ketawa. Kita pun nak ketawa sekali lah. Kan? Ini nak ketawa, pergi bilik Ayo ketawa seorang-seorang. Apa? Dekat situ ketawa. Supaya suasana kita tu. Okey, jangan risau Cik Syaifuddin. Okey, banyak juga rakan-rakan Cik Syaifuddin telah menghadir kursus saya dan bakal menghadir kursus saya. Mereka pun tahu. Memang banyak jerit-jerit, banyak ketawa. Okey? Dan memang kita tukar suasana kita supaya lagi ceria. Betul, bosan aja buat kerja kita kan? Bosan aja tempat kerja kita. No. Kita tukar. Okey? Kalau kita tengok tempat-tempat lain, memang dah lebih ceria lagi. Tengoklah. Tengok office Google, tengok office Apple, tengok office Microsoft. Dah tukar dah. Semuanya lagi ceria. Dinding pun dah tukar warna dah. Pantry pun dah ada. Coke free flowing. Apa lagi? Apple apa semua. Semua ada kat sana. Boleh makan. Okay, ada meja football lah. Ada meja pool lah. Semua ada. Jadi itu cara mereka nak menceriakan suasana kerja. Kita pun boleh juga dengan cara kita sendiri. Kita sendiri kena mulakan dengan kita sendiri bertindak ceria. Okey? Okey. Jadi kita nak mula ni, kita berkomunikasi kan. Jadi bila berkomunikasi di tempat kerja, kita cerita tentang produk. Kita cerita tentang feature produk kita. Butang ini, butang itu, fungsi ini, fungsi itu. Kita cerita tentang sistem architecture kita. Kita cerita tentang kerjaya di tempat kita ni. Kalau daripada HR, ya, kita cerita tentang projek kita, pecahan-pecahan projek kita dan sebagainya, milestone, deadline dan sebagainya. Itu kita bercerita tentang kerja. Ya. Jadi nak bercerita tentang kerja, produk, sistem dan sebagainya, kita perlulah menjadi orang yang mudah bercerita, mudah berbicara. Kalau kita tak mudah bercerita dan tak mudah berbicara, macam mana kita nak cerita tentang produk, feature dan sebagainya? Tak mungkin. Okey? Jadi perkara yang paling mudah untuk kita berbicara adalah diri kita sendiri. Kalau diri sendiri pun kita tak boleh berbicara, nak cerita ke orang, macam mana nak cerita tentang feature, tentang produk, tentang butang dan sebagainya? Lagilah susah, ya Allah. Okey? Jadi pertama sekali latihannya adalah latihan untuk kita bercerita dulu tentang diri kita. Jadi biasakan diri kita bercerita apa saja termasuk diri kita. Pasti nanti kita akan juga mudah untuk bercerita tentang produk, servis, feature dan sebagainya. So talk about ourselves first. Lagipun nak cerita tentang diri sendiri kita sepatutnya mudahlah. Sebab tak perlu buat rujukan. Tak perlu nak telefon. Mak, lupalah saya lahir berapa bulan. Tak payah. Pasti awak tahu. Tak payah nak buka Wikipedia. Tak ada internet lah. Tak ada.
Tak payah dah buka Wikipedia. Ini maklumat ni ada dalam diri anda, cuma nak cerita atau tak nak cerita aja. Jadi biasakan diri kita untuk bercerita, jadi mudah kita bercerita apa sahaja nanti. Okey? Okey, jadi nak bercerita ni, sebelum kita mula ni, nak menceriakan suasana, saya minta anda semua untuk memikirkan satu watak yang anda kagumi, yang anda sukai, watak terkenal, watak orang yang anda kagumi. Anda boleh pilih dari kalangan orang tempatan ataupun antarabangsa. Kalau ahli politik, kalau antarabangsa tu Donald Trump lah, nak pilih Hillary Clinton lah, Bill Clinton lah, nak pilih Mahatma Gandhi lah, Lee Kuan Yew lah, Nelson Mandela lah, semua ni boleh juga. Antarabangsa, kalau yang lokal, anda juga boleh pilih contohnya Taslim Muhyiddin lah, Tun Mahathir lah, Anwar Ibrahim lah, Iza Aziz lah, Kak Rosmah Mansor lah, kan? Semua tu anda boleh pilih. Okey, kalau nak pilih Agong pun boleh, nak pilih Permaisuri Agong pun boleh, nak pilih TMJ pun boleh. Ada seorang peserta saya dulu pilih jadi Queen Elizabeth pun ada juga. Kan? Jadi pernah saya betulkan bahasa Inggeris, grammar Queen Elizabeth. Salah juga Queen Elizabeth tu boleh cakap. Okey. Lepas tu anda juga boleh pilih dari kalangan ahli perniagaan terkenal. Kalau antarabangsa, Warren Buffett, Bill Gates, Satya Nadella dan sebagainya. Kalau tempatan, anda boleh pilih contohnya Tan Sri, Syed Mokhtar Al-Bukhari. Anda juga boleh pilih Alif Shukri, Ananda Krishnan. Alif Shukri boleh, Datuk Vida pun boleh juga. Ni semua, Nilofa pun boleh juga. Ahli perniagaan terkenal. Anda juga boleh pilih dari kalangan ahli sukan. Ahli sukan kalau antarabangsa dah boleh pilih Lindan, Messi, Ronaldo, Nadal. Anda boleh pilih juga kalau kat Malaysia ni Farah N ada. Anda boleh pilih juga Datuk Lee Chong Wei, Datuk Nicole N. David, Padalela, Azizul Hasni. Anda juga boleh pilih karyawan. Karyawan ni penyanyi, pelakon dan sebagainya. Kalau antarabangsa, anda boleh pilih Justin Bieber. Siapa girlfriend Justin Bieber? Lupa pula. Siapa girlfriend Justin Bieber? Selena Gomez. Selena Gomez. Kau tahu Okey, pilihlah. Selena Gomez pun boleh, Angelina Jolie boleh, Brad Pitt boleh, Ben Affleck boleh. Pilih. Anda juga boleh pilih yang tempatan tu, Nora Danish, Fasha Sanda, Fazura, Fatah Amin. Pilihlah. Anda juga boleh pilih yang hidup ataupun yang telah pulang ke rahmatullah. Anda juga boleh pilih. Contohnya Queen Lady Diana ke. Anda nak pilih, kalau nak pilih Tasir P. Ramlee boleh. Aziz boleh. Sudin boleh. A.R. Tompel pun boleh. Pilih je lah. Okey, Saloma pun boleh. Anda boleh pilih watak benar, watak rekaan. Anda boleh pilih. Kalau watak rekaan, Superman, Iron Man, Batman. Anda boleh pilih Wonder Woman, Black Widow. Anda boleh pilih juga Upin Ipin, Kak Ros. Anda boleh pilih Tok Dalang. Anda boleh pilih Bobo Boy, Yaya, Gopal. Anda boleh pilih Naruto, Shinchan, Nobita, Shizuka, Giant. Sinyo, Goku, suka hati, Sailor Moon. Pilih satu watak. Pastikan watak itu watak yang sama jantinanya dengan anda. Tuan-tuan dan puan-puan, saya suka cerita memaklumkan bahawa saya telah melantik Puan Kartika sebagai pembantu saya dalam kursus ini. Sila beri satu tepukan. Tepuk. Aduh. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika ada di kalangan anda yang tak pasti jantinanya, sila bertemu dengan Puan Kartika untuk pemeriksaan dan pengesahan jantina. Okey, Saifuddin, kau pasti jantina awak? Inilah peluang pergi jumpa Puan Kartika. Tak mau jumpa? Tak apa. Tak apa. Okey. Pilih satu watak yang sama jantinanya dengan anda. Kemudian, okey, rename your screen name tu. Tukar. Saya dah tukar. Saya nak tukar ni. Okey, pilih dah tukar. Rename. Saya tukar ni. Captain. Saya suka ni Captain Jack. Kat mana nak rename? Okey, rename ni letak cursor dekat petak gambar awak tu, Puan Kartika, ada 3 butang kat situ. Tekan 3 butang ada rename. Bila rename tukar je nama apa, Kak Rosmah Mansor ke. Okey. Siapa? Siapa cepat dia dapat.
Nanti berebut pula. Puan Zuraini pun kalau dia nak Rosmah Mansur, ada dua nak Rosmah Mansur, nanti bergaduh. Okey, siapa cepat dia dapat. Okey, tak ada dah Lofa. Okey, bagus. Bonucci? Siapa Bonucci ni? Ender Itali. Oh, defender Itali. Oh, sorry lah. Aku dah tak ikut sangat lah bola. Okey, Bonucci. Okey, Bonucci. Okey. Din Beramboi. Okey, bagus. Okey, come on. Nobita dah ada. Farus Syakirin. Come on, tukar. Wadi Anwar. Tukar. Puan Zuraini tukar. Rushdi Anwar tukar. Tukarlah. Come on. Lasa je. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ni screen name saya dah tukar jadi Captain Jack Sparrow. Jadi, walaupun nama yang diberi Azmi Syahrin, mulai daripada saat ini, jangan panggil saya nama itu lagi. Jangan panggil saya Encik Azmi, Tuan Azmi, Sir Azmi, Mr. Azmi. Jangan panggil saya Cikgu Azmi, Teacher Azmi. Jangan panggil saya Datuk Azmi, Tan Sri Azmi, Tun Azmi. Jangan panggil saya Prof Azmi, Dr. Azmi. Jangan panggil saya Haji Azmi, Ustaz Azmi, Lebay Azmi. Panggil saya Captain Jack Sparrow, okey? Saya pun akan memanggil anda guna nama-nama yang anda telah pilih. Lofa ada, Nobita ada, Bonucci ada. Okey, saya pilih. Saya akan panggil Fazura. Okey, Fazura. Saya akan panggil Fazura. Jadi kita pun akan memanggil sesama kita nama yang kita telah pilih juga. Jadi walaupun kita kenal Lofa tu sebenarnya Katika. Jangan panggil dia Katika. Jangan panggil dia Puan Katika. Panggil dia Lofa. Okey. Dan Puan Zuraini tu jangan panggil Zuraini, panggil dia Fazura, kan? Okey, boleh? Boleh kan tidak? Boleh. Kasih last. Okey, kita akan panggil guna nama ni dua hari ni. Jadi tak takutlah kita nak buat kesilapan dan sebagainya dan ceria sikit kan. Saya panggil nama sendiri je. Dah jadi peran boy. Tony Stark pun dah ada dah. Okey. Jadi perkenalan diri, ini yang saya minta anda untuk lakukan setiap orang untuk perkenalkan diri. Gunakan butiran-butiran yang saya minta itu. Okey. Nama, kenapa anda terkenal, tarikh tempat lahir, berapa lama dah berkhidmat, jawatan anda sekarang apa di Hi-Tech, makanan kegemaran anda, hobi anda dan sebagainya. Okey? Sekurang-kurangnya ini. Bahasa Inggeris boleh, bahasa Melayu pun boleh. Saya akan memperkenalkan diri, nak demo pada anda. Okey? Okey. Nama ni nama watak anda, watak anda pilih. Okey? Contohnya Din Beramboi kata Tony Stark. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Captain Jack Sparrow. I am famous because I was the main character in the movie series Pirates of the Caribbean. I was the captain of the pirate ship, the Black Pearl. I was born in Ipoh on the 13th of July 1970. Ni masuk sendiri punya. Okay, I've worked at Hi-Tech for 25 years and I am the PM for the JPJ project. Contohlah Okay, my favorite food is laksa Sarawak and my hobby is to run. Thank you very much. Versi bahasa Melayu. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Captain Jack Sparrow. Saya terkenal kerana saya watak utama dalam filem siri Pirates of the Caribbean. Dalam siri itu saya adalah ketua Lanon, ketua kapal Lanon The Black Pearl. Saya dilahirkan di Ipoh pada tanggal 13 Julai tahun 1970. Saya telah berkhidmat selama 25 tahun di Hi-Tech dan waktu ini saya adalah PM dalam projek JPJ. Dan makanan kegemaran saya adalah laksa Sarawak dan hobi saya adalah untuk berlari setiap hari. Terima kasih. Bahasa Inggeris boleh, bahasa Melayu boleh. Pilih je lah mana satu yang anda nak. Okey? Okey, ini aja. Boleh? Boleh. Boleh.
Okey, kalau boleh. Siapa yang nak memulakan? Okey. Kalau boleh ambil gambar dulu. Sebab saya nak tukar skrin saya balik kepada skrin galeri yang besar tu, nak tengok gambar semua. Kita buat dalam 15 minit, 20 minit, kemudian kita akan rehat setengah jam ya. Dah ambil gambar dah? Gambar apa? Gambar apa? Ambillah gambar skrin ni. Butiran ni sebab saya nak tukar skrin balik kepada skrin galeri tu, nampak awak semua. Pada tu saya nampak muka saya sendiri je. Okey. Boleh dah? Dah. Okey, saya stop. Stop share Okey. Siapa yang berani untuk perkenalkan diri? Ya. Okey, Bonucci. Bonucci dulu. Okey, Bonucci dulu. Okey, jom kita bagi tepukan ya untuk memberi semangat kepada Bonucci. Okey, apabila saya bilang 1, 2, 3, kita sama-sama kita panggil dia Bonucci. Betul ke sebutan tu Bonucci? Betul. Betul? Okey, Bonucci. Okey, 1, 2, 3. Bonucci. Okey, sila. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi. Pagi. Right. Nama saya Bonucci. Saya terkenal sebab saya baru menang Euro 2020. Ya, betul. Okay. So tempat lahir Euro saya. tu apa? Euro tu apa? Euro tu pertandingan bola sepak untuk Eropah. Bawah sikit daripada World Cup. Tak tahu pula. Nampak benar tak tahu. Okey, tak apa. Okay. Lahir kat mana? Saya dilahirkan di Kuala Lumpur. Bukan Itali ke? 18 Februari 88. Bukan lahir kat Itali ke? Oh tak. Lahir dekat Kuala Lumpur tapi membesar di Itali. Okey, teruskan Bonucci. Teruskan. Saya dah berkhidmat dengan Hi-Tech lebih kurang 7 tahun. Baru lagi lah. Okey. Okay, jawatan saya sekarang Customer Engineer di Gym Project. Okay. Saya tak ada makanan kegemaran. Sebab apa dah yang saya rasa nak makan, saya makan lah. Bukan ke orang tadi makan spaghetti dengan pizza ke? Dia ikut selera. Sambal belacan hentam tak? Lepas je. Hentam je. Orang Itali pun makan sambal belacan ya. Okey, terus. Okey, saya punya hobi setakat ni macam-macam je. Tapi lebih kepada tengok TV je lah musim-musim PKP ni. Tengok TV musim PKP. Okey, bagus. Tepukan kepada Bonucci. Bagus. Jelas kita dengar apa yang disebutkan oleh Bonucci tadi. Okey, tidak ada salah faham. Terima kasih. Seterusnya siapa pula nak mencuba ganti Bonucci ni? Din Bramboi ke tadi? Din Bramboi ya. Okey. Okey, jom kita suntik semangat Din. Kita panggil nama dia ya. Kita panggil nama dia Din. Okey, 1, 2, 3. Din Bramboi. Okey, Din. Teruskan Din. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Din Bramboi. Saya terkenal sebab saya adalah seorang yang happy go lucky dan senang buat kawan. Tempat dilahirkan adalah KL, Kota Damansara, Kepulauan Jaya. Berkhidmat di Hi-Tech selama 3.5 tahun. Masih baru lagi. Jawatan adalah Customer Engineer. Makanan kegemaran setakat ni tak ada apa-apa. Apa yang boleh masuk dalam perut itu saya punya kegemaran. Hobi adalah memancing. Hobi memancing. Awak ni sama lah macam Bonucci, projek pun sama. Awak selalu pergi makan dengan dia tak? Dia jiran sebelah saya. Jiran sebelah. Jiran sebelah kerja ke? Sebelah. Sebelah rumah ke sebelah kerja? Sebelah kerja. Sebab Itali tu jauh sangat. Okey, jiran kerja ya. Okey, bagus. Tepukan. Okey, siapa pula nak ganti ni? Tony. Okey, Tony. Tony Stark. Okey, jom. Kita bagi semangat kepada Tony.
Bila saya bilang 1, 2, 3, kita sama-sama jadi Tony. Okey, 1, 2, 3. Tony. Okey, Tony. Okay, Assalamualaikum. Salam. Nama diberi Tony Stark. Tony Stark. Okey, Tony. Okay, kenapa terkenal salah satu watak hero dalam Marvel, Avenger lah. Avengers. Ha. Okay, saya lahir di Kelang, Selangor. Dah berkhidmat di High Tech setahun setengah. Baru Jawat- setahun setengah. Okey. Baru lagi. So, jawatan sekarang adalah PMO di projek immigration. Hobi saya suka hiking dan makanan kegemaran semua lah tu, semua saya makan. Semua juga. Dah 3 orang. Semua yang makan semua hentam je Okey. Semua entah. Okey, peluang. bagus. Okey, Betul, ya. tepukan kepada Tony. Tepuk. Okey, bagus Tony. Okey, seterusnya. Ni Fazura. Fazura. Okey. Okey, jom. Kita beri suntikan semangat kepada Fazura. Kita panggil nama dia supaya kita dapat menyeru semua datuk nenek moyang dia, saka dia turun daripada gunung ganang, bukit bukau, keluar daripada lembah-lembah semua, masuk dalam diri dia, naikkan semangat dia. Saya Fazura. Tunggu dulu, kita belum panggil lagi. Okey, apabila saya bilang 1, 2, 3, Cerit lagi. jom kita seru. Kita panggil Fazura. Okey, 1, 2, 3. Fazura. Okey, Fazura, on dah kamera. Alamak. Okey, Fazura. Okey, saya Fazura. Kenapa terkenal disebabkan saya pelakon apa ni yang berjaya. Ya, cop. Yang kahwin Fatah Amin tu engkau ke Fasha Sanda? Fazura lah. Fazura lah. Awak lah. Saya selalu confuse antara Fazura dengan Fasha Sanda ni. Oh, Fatah Amin. Okey. Terus? Okey. Saya dilahirkan di Kelantan. Itulah tempat negeri Lofa. Negeri Nilofa. Okey. Okay, saya berkhidmat dengan High-Tech dah lama dah, 15 tahun. 15. Okey, jawatan saya sebagai customer support untuk yang Customer support. untuk projek Formema. Untuk BSP dan juga High-Tech lah. Okey, dan juga makanan kegemaran apa ya? Terutama ialah makanan Kelantan lah sebab saya orang Kelantan kan. nasi kerabu apa semualah. Dan hobi saya suka menghias rumah. Suka menghias rumah. Jadi saya ni kerja dekat High-Tech, Menara High-Tech ke ataupun set office? Dekat High-Tech. Menara High-Tech. Di Subanjaya lah. Saya nak tahu di sekitar High-Tech ni mana nak cari nasi dagang, nasi kerabu yang sedap? Oh, okey. Dekat Maidin pun ada. Dekat sekarang ni apa-apa online lah kan. Kita buat sendiri lah. Dekat Maidin pun ada ke? Ada gerai kat Maidin ni jual nasi kerabu? Nasi kadar, nasi dagang. Kalau sebelum ni ada yang Yati, ayam pecik tu kan. Tapi sekarang ni dah lama dah, tak ada lah. Dulu lah ada lah. Kedai Dulu nasi. Sekarang ni dah banyak tutup lah, dah PKP kot. Kita pun tak keluar dah tahun ni. Okey, bagus. Terima kasih. Tepukan kepada Fazura. Tepuk. Okey, sekarang jom kita tukar pula Fazura dengan Lofa. Lofa. Ya. Okey, jom apabila bila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit Lofa. Okey, sekarang 1, 2,
3. Lofa. Lofa. Okey, bagus Lofa. Teruskan. Okey, nama Lofa. Ah, Okey, terkenal sebab Beauty with Brain. Okey, Beauty with Brain. Ya, Okey, teruskan. tempat lahir Kota Baru, lahir je. Kau Kelantan juga Apa dia? Nanti kau Kelantan Kota Baru. Tapi lahir je. Saya lahir sahaja di sana. Lahir je sana. Mak ayah orang Perak, orang Johor. Tinggal pernah duduk di Kelantan 5 tahun macam tu lah. 5 tahun je. Okey. Apa lagi? Tarikh lahir. Tarikh lahir 8 November 1973. Ya, 73. Berkhidmat 24 tahun. Jawatan senior HR, exec. Makan kegemaran dumpling. Dumpling. Hobi membaca. Dumpling ni bukan wonton ni. Apa ni? Dumpling dia macam putih nasi kukus tu. Ya, apa dipanggil tu ya? Dumpling Okey. Chinese punya ya. Okey, bagus. Terima kasih Lofa. Tepukkan kepada Lofa. Okey, Nobita. Nobita. Ada tak Nobita? Okey, Nobita. Sila perkenalkan diri sebelum tu. Jom kita panggil nama dia, kita seru nama dia. Apabila saya bilang 1, 2, 3. Nobita! Okey, 1, 2, 3. Nobita. Okay, Nobita, over to you. Nama Nobita. Nobita. Terkenal sebab watak sama cerita Doraemon. Cerita Doraemon. Di tempat lahir dekat Selatan Perak. Perak. Lahir pada 23 Ogos 1995. Dengan high-tech dah Berapa lama lah kat High-Tech? 3 tahun lebih. 3 tahun lebih, okey. Terus? Jawatan procurement. Apa dia? Procurement. Ya, procurement. Okey, procurement ya. Makanan kegemaran nasi lauk durian. Ya? Nasi lauk durian. Nasi lemak. Nasi makan dengan durian. Nasi makan dengan ulam. Makan dengan durian. Oh, nasi makan dengan durian. Memang orang Perak. Okey. Bukan kegemaran. Okey. Hobi tengok TV. Apa hobinya? Tengok TV. Tengok TV. Jadi makanan kegemaran Nobita adalah nasi lenyit dengan durian. Okey, terima kasih Nobita. Tepukan. Okey, bagus. Kalau ada durian ekstra, boleh hantar pada Nobita ya. Okey. Seterusnya, Ika. Okey, apabila saya bilang 1, 2, 3, jom sama-sama kita panggil dia. Kita jerit Ika. Okey, 1, 2, 3. Ika. Okey, Ika, over to you. Kalau ada kamera boleh on. Tak ada tak apalah. Mana nak buat? Okey. Kamera nanti saya try restart laptop lah. Saya rasa kena restart dulu. Nanti kita rehat. Try restart laptop Jadi nama Ika Casillas terkenal sebab penjaga gol untuk Real Madrid dengan juga Sepanyol. Ya. So trademark dia lengan pendek selalu lah. Ya, lengan pendek. Lengan pendek. Okey, jadi saya lahir di Perak, Kuala Kangsar. Oh, orang Kuala ya. So di High-Tech baru hampir setahun. Position Human Resource. HR juga.
So makanan saya rasa saya semua. Semua. Boleh dengar? Ika? Tak dengar ni. Apa dengar. makanan ni? Makanan saya makan semualah kira. Boleh makan semualah. Semua. Okey. Hobi scroll Facebook. Scroll Facebook. Facebook ya. Okey, bagus. Ika ya. Jadi makanan kegemaran dia adalah apa semua Nasi kambing apa tadi? Tu nasi sate kambing. Dah lama tak makan lah. Nasi sate kambing. Mana kau makan nasi sate kambing ni? Nasi sate kambing. Ada satu gerai dekat Tesco Ampang. Berdekatan Tesco Ampang. So Indonesia punya makanan tu. Yang kambing dia apa tu? Kambing kuah kicap tu. Sate kambing. Ya, dia punya bukan sate kuah kacang, kuah kicap tu kan? Ya. Okey. Okey, saya pun suka itu juga. Oh, dahsyat ya orang Ika sampai sini cari Okey. Bagus. Okey, tepukkan kepada Ika. Tepuk. Okey, baik. Seterusnya kita ada lagi ni Wadi Anwar. Wadi. Ya, saya. Engkau ni Wadi ni screen name ke atau nama benar engkau? Wadi. Tak, ni nama Ustaz. Ustaz Wadi Anwar. Ustaz Wadi Anwar. Okey. Jadi apabila saya bilang 1, 2, 3 sama-sama kita panggil Ustaz Wadi. Okey, 1, 2, 3. Ustaz Wadi. Ustaz Wadi. On lah kamera. Saya cuba, takut tak dapat lagi. Tak apa juga. Ada masih macam tu juga. Okey, tak apa, hentam je, hentam. Okey, saya start Ya, boleh. Okey, nama saya Ustaz Wadi Anwar. Okey, saya terkenal sebab video ceramah lah. Kalau macam saya secara peribadi, saya minat Ustaz Wadi ni sebab dia buat ulasan-ulasan akhir zaman ni secara tersusun. Oh, dia selalu buat yang akhir zaman tu, nama dia Wadi lah. Saya tak tahu nama dia. Saya tengoklah beberapa video dia. Okey, teruskan. Dia banyak tapi cuma yang ni saya suka ni sebab dia tersusun. Dia punya susunan dia tu. Okey, terus. Okey, tempat lahir saya lahir Muar, Johor, membesar semua dekat Ampang. Okey, tarikh lahir 4 Jun 90, tahun 1990. Okey. Okey, tempoh berkhidmat dengan high tech. Saya dah 9 tahun. 9 tahun 9 tahun. 4 Julai tu genap 9. 4 Julai. Okey, tahniah. Jawatan kat high tech saya sekarang PMO support lah untuk projek BSN dengan JPN. JPN dengan BSN ya. Apa payment support PMO support. PMO support. Okey, terus. Dan kalau makanan kegemaran ni saya tak adalah spesifik sangat untuk yang saya suka. Dia cuma kalau katakan saya lebih sikit suka tu macam pizza ke Domino's ke yang macam tu lah. Saya suka makan pizza tapi spaghetti saya tak makan. Ya, okey. Ustaz Wadi suka pizza ya. Okey, Bonucci suka sambal belacan. Okey, tak apa. Okey, teruskan. Okey, hobi saya suka pergi gym tapi lepas dah kahwin dah ada anak ni hobi tu dia macam makin sama lah. Makin malap. Makin sama. Kau ada beli ke alat gym? Pasang kat rumah? Saya ada dumbbell, saya ada barbell. Dengan bench apa semualah. Dengan ambil lah. Jadi itu semua buat sangkut sidai baju je lah. Dia tak sangkut, dia biar kat bawah yang tu. Kalau sangkut, bergaduh tu. Okey, bagus. Terima kasih Ustaz. Tepukkan. Okey, tepuk. Okey, bagus. Jadi masa sekarang 10.50. Jadi tahniah kepada anda semua dah perkenalkan diri. Nanti kita akan bercakap-cakap lagi. Anda pun akan diberi peluang untuk bercakap-cakap lagi. Kita kena berlatih bercakap-cakap.
Okey, jadi sebelum kita rehat ni, kita akan rehat setengah jam sehingga jam 11.20. Maka apabila saya memanggil nama, saya membilang 1, 2, 3, saya minta anda semua serentak untuk jerit, nak minum. Okey, boleh ke tidak? Boleh. Okey, Boleh. 1, 2, 3. Nak Nak minum. minum. Okey, kita rehat sampai 11.20. Terima kasih tuan-tuan. Jumpa lagi. 11.20. Okey, boleh.